الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين وبعد. Saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitu li'atikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Apa khabar semua ya? Alhamdulillah sihat semua dan syukur pada Allah dapat kita bersama sekali lagi untuk menyambung kembali, dan pada kali ini kita memasuki siri yang ke-7 ya, dari siri pemantapan membaca surah Al-Fatihah, dan kita masih lagi menggunakan kertas kerja yang disusun oleh sahibul fadilah Al-Adib Al-Ustaz Datuk Haji Hassan Az-Zahari ya, seorang guru kita, dan sebagaimana biasa juga marilah mengambil keberkatan dan menyimak kembali. Sebelum kita melanjutkan perbincangan, tuan-tuan mengikuti bacaan Al-Fatihah saya supaya dengan kerap kali mengulangi itu akan memantapkan lagi ya maklumat insya-Allah dan amalan. Baik, sebagaimana biasa kita mengingatkan, jangan Quran itu dibaca kosong saja begitu. Kita niatkan kepada mereka-mereka yang sudah kita maklum, termasuk ibu, ayah, diri kita sekeluarga. Mudah-mudahan dengan perkataan Al-Quran, kalam Allah, ia akan menjadi syafaat dan syifa kita seluruhnya ya, insya-Allah. Ikut bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب
kalimat arid disukun di akhir dengan kaedah 4 harakat. Kita perhatikan tadi kestabilan bacaan itu, ya, kerana itu merupakan tuntutan. Alhamdulillah, jadi kita akan memulai perbincangan pagi ini merujuk kepada kertas kerja kita, seharusnya muka surat 16, dan kita memasuki pecahan yang ke-10. Betul ya? Pecahan yang ke-10. Dan perbincangan pada pagi ini memfokuskan kepada waqaf ataupun kaedah memberhentikan bacaan ayat-ayat di dalam surah Al-Fatihah. Jadi tajuk yang ke-10 ini, kalau dari segi rujukannya, maka maklumatnya boleh didapati dalam kitab Madarul Huda karangan Al-Ashmuni dan kitab Al-Muqtafa karangan Ad-Dani, dan beberapa lagi kitab berkaitan waqaf dan ibtidah. Itu sebagai hujjah dan sebagai, kalau siapa nak buat reference ataupun rujukan, supaya apa yang kita bicara ini bukan di awang-awangan tetapi mempunyai asas, ya. Baik. Kita mulakan. Dia kata di sini, manakala waqaf ni makna berhenti, ya, terdapat sebanyak 23 tempat. Fatihah tu hanya 7 ayat, tapi waqaf ni dia kata terdapat sebanyak 23 tempat dari segi penjenisannya, ya, iaitu waqaf tam ataupun berhenti yang sifatnya sempurna. Tam maknanya sempurna, ada 4. Kemudian 6 waqaf jaiz, maknanya berhenti yang sifatnya harus. Kalau sempurna tu maknanya eloklah berhenti. Conclusion dia. Kalau harus ni maknanya boleh pilih, nak berhenti pun boleh, nak sambung pun boleh. Nak berhenti lebih kepada kalau kita keputusan nafas, nak sambung kalau kita ada kemampuan. Tetapi kalau nak sambung, diambil kira pula ayat yang disambung tu mampu tak kita berhenti berikutnya. Semua ambil kira. Ada 6 waqaf jaiz dan 13 waqaf qabih, maknanya berhenti yang tidak elok, atau berhenti yang dikeji, atau berhenti yang buruk sifatnya. Jadi kalau kita jumlahkan 4, 6, 13, maka dia akan berjumlah 23 tempat sebagaimana penerangan awal tadi. Ya, maknanya waqaf qabih ini sebaiknya, sepatutnya, sewajarnya, sayugianya, ya, jangan berhenti pada perkataan itu. Itu dia punya kedudukan. Yang kata tam ni, apakah tuntutannya? Yang kata jaiz ini, apakah tuntutannya? Yang kata qabih ini, apakah tuntutannya? Ya. Tempat-tempat dan jenis-jenis waqaf atau berhenti, tengok, dia kata satu tempat, satu jenis. Mana ada 2 pertimbangan di situ, ya. Adalah sebagaimana di muka surat sebelah, maknanya dalam kertas kerja muka surat 17, yang boleh dikenal pasti melalui tanda-tanda berikut. Ini tanda-tanda yang hanya ditanda dalam kertas kerja sahaja. Adapun di dalam mushaf Al-Quran, tanda-tanda ini yang ada hanya waqaf tam sahaja, iaitu tanda ta kecil. Itu pun setengah mushaf tidak ada tanda itu, tapi kebanyakan ada. Dalam kertas kerja kita ini, tanda yang pertama, tanda ta kecil itu menunjukkan waqaf atau berhenti pada kalimah atau perkataan itu sifatnya tam, maknanya sempurna, maknanya bagus dan eloklah berhenti. Yang kedua, diberikan lambang strok macam itu, ya, macam lambang atau tu, sengit sikit begitu. Itu merujuk kepada ataupun
mewakili, ya, indicators itu, ya, dia mewakili wakaf jaiz ataupun wakaf yang sifatnya harus, ya. Dua. Yang ketiga pula diberikan tanda pangkah di situ, cross macam itu, pangkah. Bila kata pangkah ni, kalau dekat pangkah rokok maknanya jangan merokok. Kalau pangkah dekat handphone maknanya jangan gunakan telefon bimbit. Kalau pangkah dekat tak pakai tudung masuk kawasan surau, maknanya pakai tudung. Kalau pangkah dekat gambar seluar pendek, maknanya tutup aurat bagi lelaki. Itu maknanya. Tadi ada seorang pakai seluar pendek, saya ingat dia nak masuk kawasan surau. Dia nampak agak ustaz, agak ni, tak jadi masuk. Jogging pagi-pagi dah tua bangka pakai seluar pendek. Dia apa kata? Ya. Itu wakaf qabih. Baik, cuba kita tengok pada muka surat 17 ni. Dia bagi tanda. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, tak adalah tanda-tanda pangkah ni. Ya, tanda-tanda yang ada pun barangkali tak tu, tapi tak adalah bulat pula. Ini cuma nak dia highlight pada kita, ya, tempat-tempat ini. Jadi maknanya dia bagi petunjuk di sana sebagai ulangan kepada maklumat yang tadi. Baik, sekarang kita pergi kepada keterangan yang pertama, iaitu wakaf tam. Wakaf tam. Datuk nak saya baca ala Saudi ke ala Mesir? Saudi. Oh, nak Saudi dah, kan? Oh, masya-Allah. Jadi kalau Saudi nampaknya kena bawa suara sudah Islam. Cara suara sudah ini permintaan Datuk, ya. Datuk K kita bagi. InsyaAllah, ya. Baik. Saya akan baca wakaf tam dulu. Bila saya nak meraihkan wakaf tam ni, Encik Abdul Aziz kita, maknanya saya kena ada kekuatan pernafasan. Nak raihkan wakaf tam ni, benda sempurna-sempurna ni memanglah kena kuat, power. Kalau tidak, takkan kata sempurna. Jadi kita gini. Baik. Yang saya baca, ya. Yang lain senyap ketika Al-Quran dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lebih kurang begitulah. Cuma apa ni, permulaan ayat bahagian yang ketiga tu memang panjang tu. Kemudian Datuk minta pula cara Saudi. Memanglah, ya, agak susah sikit lah. Saya baca sekali lagi supaya ada kepuasan, ya. Kata orang, repetition tu penting, ya, pengulangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagus sikit pada yang pertama dari segi pernafasan. Maknanya saya nak tunjuk ada usaha, ada doa, kita boleh memperbaiki. Ya. Itu semua tu kalau berhenti pada basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan saya gunakan kaedah tadi, waqaf man arid disukun dengan 2 harakat sebab kita nak sambung. Kalau buat 4 harakat
sedikit kesukaran. Lagi nak kena power sikit. Jadi kita buat dua hakan. Jadi bismillah tu, basmalah kita berhenti. Bila kata berhenti waqaf, apa arti waqaf? Berhenti dengan bernafas mula, dengan ada niat nak menyambung, itu waqaf. Kalau berhenti dengan bernafas tapi tidak ada niat nak menyambung, itu nama qata'. Qata', macam ujian tilawah lah. Sadaqallahul azim, itu qata'. Bila ada sadaqallah saja, itu qata', mana putus. Ya. Kemudian bila kita nak ambil waqaf tam ni, kita nak meraihkan waqaf tam saja, jangan mengabaikan waqaf jaiz dulu. Ya. Maknanya kita kena tahu kaedah nak menyambung antara ayat dengan ayat, di mana huruf akhir bagi ayat yang pertama hendaklah dibariskan, dan huruf pertama bagi ayat berikutnya tengok. Kalau hamzah wasal, hilang barisnya. Kalau lain pada hamzah wasal, diisbat, dikekalkan barisnya. Maknanya saya tidak boleh baca begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Sekarang yang lebih penting adalah ilmunya, bukan seninya. Sebab tak boleh baca Rabbil Alamin tak boleh, sebab dia hamzah wasal. Ya. Begitu juga, ya. Kalau kita dah kenal pasti ini waqaf tam, waqaf yang sempurna, ayat berikutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka adalah kurang cantik lah, ya, kalau kita sambung. Sebab benda yang sempurna kita bega lagi, kita repair lagi macam MacGyver. Dia jadi tak sempurna lah. Takut-takut jadi macam pepatah Melayu, bagaikan tikus membaiki labu, dia jadi makin tak elok. Jadi kalau kita buat macam ni, kurang molek kata orang, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dari segi kaedah tajwid memang tidak menyalahi, sebab hamzah wasal itu tidak dibariskan. Dia akan salah kalau baca begini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Salah lah. Sebab nasta'inu dia tidak boleh ambil sebab dia hamzah wasal, sebab dia hamzah wasal. Jadi kalau kita baca nasta'inu bacaan itu memang salah. Dari segi tajwidnya totally salah, ya. Dari segi fasahahnya tidak cantik. Inilah kalau penghakiman tilawah, dua-dua hakim akan angkat pen dan memotong markah. Tajwid pun disebelih, fasahah pun disebelih. Itu yang markah 60 lebih, 70 lebih tu. Mana yang lebih-lebih lagi tu? Kerana kurang penguasaan. Ya. Baik. Kemudian itu waqaf tam yang ketiga. Waqaf tam yang keempat ni kita tengok memang panjang lah, ya, memang panjang. Dan panjang tu pula kita tak boleh maknanya mengabaikan hukum-hukumnya kerana nak bagi habis yang panjang tu. Sebagaimana setengah orang awam kata, dia kata kalau kau ni ikut bacaan Imam Syafi'i, orang berak, ikut baca Imam Syafi'i, dia kata patut kau kena baca satu nafas, dia kata. Kalau tidak, dia kata makruh lah, apalah dia kata. Saya kata tengoklah, kalau sisi ni besar boleh lah, satu nafas. Kalau sisi ni kecil, takkan boleh juga. Jadi kalau tak boleh, sebab itu kita boleh potong. Sebab itulah datangnya waqaf kedua, waqaf jaiz, mana ada tempat-tempat pemberhentian yang diharuskan. Ya, ada tempat-tempat yang diharuskan. Jadi itu waqaf tam. Waqaf tam ni kebanyakannya orang guna selalunya di dalam solat tarawih lah, kita dengar. Tapi dalam pengamatan saya 27 tahun saya mengajar Quran, ya,
di macam-macam tempat di Malaysia ini, saya duk dengar bila sembahyang tarawih ni, walaupun dicuba wasal, banyak yang tidak menepati atau ramai yang tidak menepati, terutama pada nasta'inu dina. Saya dah sebut rujukan saya tadi, kitab Manarul Huda, kitab Al-Muqtafa, dan kitab karangan Syekhul Islam, Syekh Zakaria Al-Ansari. Ini ulama besar, bukan main-main. Kalau kita Syekhul Islam, ini jangan main-main. Jadi makna kalau ulama dah karang kitab tu begitu, maklumat dia begitu, kenapa kita tak ikut? Menunjukkan di kalangan masyarakat kita, dari segi mengamalkan ilmu, belum lagi berada di tahap maksimum dan optimum. Belum berada di tahap yang seharusnya dikuasai. Buktinya bila penampilan tidak begitu. Jadi awas. Kalau nak baca, ikutlah hukum yang mana ada di dalam kitab-kitab muktabar. Baik, sekarang cuba kita tengok pula tentang waqaf jaiz. Waqaf jaiz. Jaiz maknanya harus. Ini dengan Zaid jaiz. Kalau jaiz itu Jabatan Agama Islam Selangor. Jangan salah sebut. Nak sebut pun biar betul. Ada orang sebut istilah Islam ni pun Datuk K, tak berapa betul. Apa dia kata, orang kata mazhab, dia kata mahzab. Nak sebut tu ya, tapi orang tak kena. Dia gitu. Dah lah tak kena, tak mau tanya pula. Dah lah salah, kuat pula. Jadi pengacara, juruacara majlis Islam, kata pembuka pun salah. Ini patut rujuklah pada ahlinya. Ayat-ayat yang nak dibaca, biar bertepatan. Baik, sekarang kita terus kepada perbincangan kedua, waqaf jaiz. Waqaf jaiz, mana conclusion dia, nak berhenti pun boleh, nak sambung pun boleh. Itu jaiz. Cuba kita kenal pasti di mana waqaf jaiz. Pada alhamdulillah, selalunya kalau dia nak berhenti alhamdulillah ni, dia akan sambung basmalah. Tapi jarang orang buat. Soal jarang orang buat tu cerita lain. Soalnya hukumnya bagaimana? Walaupun orang jarang buat, bila orang jarang buat dan bertepatan dengan hukum, dan sebaiknya jangan buat, tak salah buat. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Itu bukan waqaf jaiz, waqaf jaiz. Waqaf jaiz. Dulillah, lillah. Ingat balik tuan-tuan, siri-siri yang lalu, jangan sampai sebutan kita boleh mengundang, memanggil nama-nama iblis. Dulillah itu adalah nama dia. Jangan kita berhenti dekat kalau qabih ni cerita lagi, jaiz dulu. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Harus berhenti situ. Dari segi hukum, tapi dari segi amalan tak cantik. Dan kalau berhenti situ, janganlah ambil Rabbil Alamin. Undur balik, muraja', undur balik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada adatnya, bila berhenti undur balik, letih. Kalau naik kenderaan pun, minyak makan lebih, tambah minyak dah naik. Pergi berhenti alhamdulillah, undur balik. Jadi letih lah kitanya. Makmum kalau imam baca gitu dah tu, makmum pun mau batuk juga kat belakang. Apa hal imam ni kata banyak sangat undur, kan? Mana elakkan begitu. Kalau begitu nak buat macam mana? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waqaf biasa lah. Dia jadi waqaf ayat yang kedua, basmalah ayat pertama. Anda Syafi'i, di sisi mazhab Syafi'i. Jadi waqaf jaiz pertama Alhamdulillah, waqaf jaiz kedua Rabbil Alamin. Syaratnya mula balik pada Alhamdulillah. Waqaf jaiz yang ketiga adalah ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Cuma dalam teks kita
kita ni dalam nota kita tidak ditulis ayat, nombor ayat. Tapi hakikatnya Ar-Rahmanir Rahim adalah ayat yang ketiga. Bolehlah tandakan mana 1, 2, 3 tu. Ya. Baik. Itu wakaf jaiz yang ketiga. Wakaf jaiz yang keempat, Maliki yaumiddin iyyaka na'bud. Berhenti dekat na'bud. Hukum kata boleh. Ya. Tapi kebiasaan jarang orang buat. Tapi waktu saya muda-muda dululah. Sekarang pun muda juga dah tu. Ya. Kalau kita dengar bacaan almarhum Syekh Abdul Basit Abdul Samad, ya, qari tergolong Mesir juga. Kalau dalam penampilan dia nak tunjuk wajah-wajah Fatihah, dia akan berhenti dekat iyyaka na'bud. Ilmu di situ dia nak cerita, situ harus berhenti. Ya. Bila dah iyyaka na'bud, janganlah terus ambil wa iyyaka nasta'in. Kenalah bil iyyaka na'bud. Ya. Maliki yaumiddin iyyaka na'bud. Kalau berhenti na'bud, kena ada maklumat apa ni tajwid. Situ hukumnya qalqalah kubra. Kenalah bunyi letakkan tu na'bud. Jelas. Qalqalah besar, qalqalah kubra. Jangan kecil-kecil. Iyyaka na'bud. Tak betul. Bunyi qalqalah tu tak betul. Apa tak lagi langsung tak bunyi. Iyyaka na'bud. Bagilah pun kat dia satu. Itu ada orang kita ni, ya. Mak bercakap kadang-kadang qari-qari yang ada dirakam di Mesir pun kadang-kadang mereka tak apa-apa jaga sifat huruf. Bukan semua jaga, yang tak jaga juga. Lagi namanya manusia, tak kira bangsa apa. Ya? Baik. Jadi ambilnya balik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu. Itu wakaf jaiz yang keempat, na'bud. Kemudian wakaf jaiz yang kelima, ihdinas siratal mustaqim. Bagi mazhab Syafi'i ini ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Bagi mazhab selain Syafi'i ini ayat yang kelima. Baik, itu kita dengar apa ni, kebanyakan imam akan berhenti mustaqim. Ya. Sebab apa? Sebab ada mazhab yang basmalah tidak dihitung sebagai ayat yang pertama. Sebaliknya, siratal ladzina an'amta alaihim, alaihim pertama dikira sebagai ayat yang ke-6. Bagi mazhab Syafi'i itu dikira sebahagian dari ayat yang ke-7. Ini kena tahu jugalah. Sebab apa, dalam era kita kadang-kadang ikut juga ni program Akademi Al-Quran tu, kita pun didedahkan dengan bacaan riwayah, bacaan qiraah dan sebagainya. Cuma kita jangan dengar perkataan tariqah saja. Bagi itu kita kena faham juga. Sebab bila baca Quran, kita kena gabung jalin antara maklumat qiraat dengan maklumat fiqh. Ya. Baik. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Di situ wakaf jaiz yang ke-5. Wakaf jaiz yang ke-6 iaitu pada alaihim yang pertama. Kalau di Saudi memang kebanyakan imam akan berhenti alaihim pertama. Tetapi basmalahnya tidak dibaca jahar, tidak dibaca kuat. Kita dengar Syekh Sudai sendiri, dia akan berhenti. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gaya dia dibuat begitu selalunya. Ya? Dia berhenti alaihim yang pertama untuk menunjukkan itu adalah perenggan ayat yang ke-6 bagi mazhab Hanbali. Ya? Lepas tu dia akan ambil ghairil maghdubi. Ya? Dan dalam kitab-kitab yang kita sebut tadi pun memang menyatakan alaihim pertama tu boleh kalau nak berhenti. Jadi jangan ada maknanya pertikaian berhenti pada alaihim pertama. Sebab dari segi mazhab fiqh pun
maknanya itu adalah tempat yang dibenarkan. Dari segi ulama tajwid pun, kitab yang saya sebut tadi menyatakan alif yang pertama tu boleh berhenti. Cuma yang dilarang, tidak digalak sangat-sangat, berhenti pada alif yang kedua. Alif yang ada dua. Itu pun jangan sengaja berhenti pada alif yang kedua. Kalau tak apa. Tak apa tu pula kena undur. Tak boleh terus ambil waladhdallin, maka dia jatuh qabih terus. Dia keji bacaan. Jadi maknanya alif yang pertama adalah waqaf jaiz yang ke-6. Ya, kalau kita tengok nota awal tadi, waqaf jaiz ada berapa tuan-tuan? Waqaf jaiz ada 6, betul ya? 6. Sekarang kita tengok waqaf qabih pula. Waqaf qabih. Waqaf qabih makna waqaf yang dikeji, yang tak elok, yang buruk, itu qabih, ya? Qabihun, ya? Baik, di mana yang tak boleh? Kalau satu orang dia baca macam ini, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Suara sudah buat salah. Tapi dah Datuk K minta suara sudais, kena buat suara sudais jugalah. Tapi ini bukan sudais yang betul. Ini hanya ambil suara je, pinjam suara je. Imam Malaysia je, tak apa minat lah. Saya minat yang betul-betul. Kita kalau tak ambil icons, ambil contoh-contoh agenda, ya. Kalau saya nak tak apalah. Kita janganlah cucuk-cucuk saya. Okey, kita dah sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamd. Berhenti situ. Alhamdulillah, berhenti. Walaupun dia berhenti dengan sifat waqaf isyarah, bunyi qalqalah kubranya ada, tapi berhenti dekat kalimah alhamd, segala puji. Puji bagi siapa? Qabih ni dia berkaitan dengan makna. Betul orang nak jadi hakim fasahah, kelancaran dalam tilawah atau tahfiz Al-Quran, maka dia kena nombor satu tahu bahasa Arab, nombor dua boleh kuasai tafsir, bukan setakat tajwid. Jadi fasahah ni penting. Cerita nak berhenti dan cerita nak mulakan balik, itu penting, ya. Baik. Jadi jangan berhenti pada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamd. Tak boleh. Apa tak lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamd. Gila salah. Salah atas salah. Ni kalau jahil panggil jahil murakkab. Jahil bertimbul-timbul, jahil bertindih-tindih, makna tersangat jahil. Ya, jangan berhenti. Baik. Yang kedua, jangan berhenti juga di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabb. Walaupun dia bagi qalqalah akbar di situ, ataupun dia bagi qalqalah lain, Rabb, atau langsung tak ada qalqalah Rabb, semua tak boleh. Ataupun dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabb, pun tak boleh. Di sinilah nampak bahawa tajwid lain, fasahah lain. Kalau tajwid Rabb, betul, sebab dia meraihkan qalqalah akbar, ada baris pada huruf qaf, qaf, ba, jim, dal, dan ada syaddah, ada sabtu. Tapi tak boleh. Itu waqaf qabih yang kedua. Waqaf qabih yang ketiga, kalau dia baca macam ni, Ar-Rahmanir-Rahim Malik. Tak boleh. Ar-Rahmanir-Rahim Malik. Tuhan yang itulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Raja, atau yang menguasai. Menguasai apa? Yang menguasai. Malik itu yang menguasai. Kalau Malik itu raja, tak boleh baca macam itu, ya. Jadi makna itu waqaf qabih yang ketiga. Waqaf qabih yang keempat,
Kalau dia buat begini, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaum, walaupun dia buat dengan matlin tu betul, cantik, afdal at-taraqqi, 2 harakat, pendek lebih bagus pada panjang, dengan lembut. Matlin tu makna lembut, tapi makna di sini masalah fasahah, bukan masalah tajwid. Ya? Jadi jangan berhenti dekat yaum. Yang menguasai hari, hari apa? Atau raja hari, hari apa? Kalau raja sehari, tak apa, dia Datuk K ya? Ini raja hari. Tak boleh lah. Jadi tak boleh. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaum, tak boleh. Berapa dah tu? 4. Yang kelima, kalau dia baca macam ini, Maliki Yaumiddin Iyyak, walaupun dia buat ma'arif disukunnya, kafnya tidak dijelaskan sangat hamas, dijaga syiddah, tertahan suara pada kaf, namun kerana dia ni berhenti tempat yang qabih dan segi fasahah, bacaan itu bacaan yang tidak diterima pakai. Akan dikau apa? Kalau nyanyi lagu lain, oh hanya dikau. Oh ini 60-an. Itu tak apa kalau lagu dikau dia berhenti. Tapi Fatihah tak boleh. Akan dikau. Tak boleh. Tak boleh. Nak cerita Quran bukan untuk diperbandingkan. Tak boleh kita ambil makna ala kemelayuan dari segi kehendaknya, tak boleh. Saya bukan nak menyanyi sangat, tapi saya nak gayakan tu ya. Janganlah pula salah sangka pada saya, ustaz ni apa menyanyi pula. Saya tak suka menyanyi sebenarnya, tapi nak digayakan. Ya. Sebab orang-orang agama ni, orang Quran ni, kalau suruh menyanyi memang boleh menyanyi, tapi orang menyanyi belum tentu boleh mengaji. Belum tentu. Ngaji pun tak betul. Okey, tutup bab tu dulu. Jangan pada iyyak. Tak boleh. Yang ke berapa tu? 5. Masuk yang ke-6 pula. Kalau dia baca macam ni, Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyak. Tak boleh. Akan dikau yang kami sembah dan akan dikau gantung. Tak boleh. Walaupun tajwidnya, sifat hurufnya betul, tapi fasahahnya tak betul. Dan fasahah lah kata Sahibul Fadilah Dr. Hasan Azhari, daripada dulu sampai sekarang fasahah ni adalah merupakan masalah besar bagi orang baca Quran. Sebab nak belajar dan nak mengajar fasahah ni, nombor 1 dia tajuk yang rumit dan perlukan penumpuan. Nombor 2 tajuk yang panjang. Dan saya baru mula mengajar fasahah di Rantau Panjang ni, ya. Memang tajuk tu panjang. Itu pun berkerut juga kening jemaah tu yang belajar tu. Sebab bila kata fasahah, kita nak ambil contoh ayat, lepas tu nak diterjemahkan ayat tu. Kemudian kenapa tak boleh berhenti sini, nak kena faham makna ayat. Kalau Fatihah tak apalah, itu pun Fatihah pun ada orang tak faham juga makna ayat. Dah kerja gini. Apatah lagi kalau ayat-ayat yang lain, yang ayat yang besar-besar, yang tinggi-tinggi. Okey, jangan berhenti pada iyyak. Itu menyumbang kepada waqaf qabih yang ke-6. Waqaf qabih yang seterusnya, yang ke-7, kalau dibaca begini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina. Kalau saja-saja baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina, janganlah buat itu pendek no. Tapi mungkin orang terbuat bila dia sambung nasta'in ihdina tu dah tak bagus dah bagi ahli tajwid. Bagi ahli fasahah tak bagus dah. Ini yang saya kadang-kadang rasa kurang selesa kalau dalam solat tarawih ambil baca satu juzuk, setengah juzuk, tiba-tiba baca Fatihah laju-laju, sambung tak tentu arah, ya. Ini ilmu nak jaga benda-benda macam ni, ya. Kena diperingatkan dulu. Mana imam-imam jemputan tarawih, budak-budak muda tahfiz ke,
walaupun mereka belajar, tapi jangan sampai langgar benda-benda ni. Sebab benda-benda ni benda fakta dalam kitab. Ramadan benda yang patut kita buat yang terbaik. Tuk-tuk, kata orang kampung, tuk-tuk. Baca cara tak baik. Sekarang kita nak buat benda yang terbaik di bulan yang terbaik. Dan bulan Quran pula tu. Maknanya Quran kena baca baik-baik. Bulan Ramadan bulan Quran, Syahrul Quran. Tiba-tiba balik baca Quran, Ummul Quran pula tu. Kitab apa ni, Ibu Quran. Baca tidak mengikut saluran yang betul. Itu yang terkilan sangat. Kalau Imam Tarawih, nasta'inu dina sambung, kemudian tidak berhenti pada wakaf tam. Inilah bukti masyarakat kita sebenarnya belum menguasai sebenar-benarnya bab-bab Fatihah. Dan kita harap dengan adanya terbitan bahan-bahan dokumentasi sebagaimana yang kita sedang buat ini menjadi jariah ilmu kepada masyarakat, insya-Allah. Jadi jangan berhenti pada wakaf qabih yang ke-7, Ihdina. Kemudian wakaf qabih yang ke-8 pula. Jangan sampai berhenti dekat sini. Contoh, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirata. Walaupun dia wakaf dengan ma'arif cantik, dengan qalqalah kubranya, tok bunyinya, tapi dari segi fasahnya tak bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirata. Tak bagus seperti itu. Tunjukilah kami ke jalan. Jalan mana? Kalau tadi akan dikau yang kami sembah dan akan dikau yang kami mohon pertolongan, tunjukilah kami. Kan tergantung ayat tu bila saya terjemah. Atau kita ambil yang ni pula, tunjukilah kami ke jalan. Jalan mana? Bagi jelas. Itu yang ke-8. Yang ke-9, jangan berhenti dekat sini. Ihdinas siratal mustaqim sirata. Dia ambil sirat yang tidak ada alif lam syamsiah, dia pergi berhenti pula kat situ. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, iaitu jalan. Jalan apa? Maknanya tergantung ayat tu. Itu yang ke-9. Yang ke-10, Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzin. Dia wakaf pada kalimah al-ladzin. Ini dipanggil isim mausul, kata nama penghubung. Al-ladzina ni makna yang bagi orang lelaki yang lebih pada 2 orang. Kalau dari segi bahasa Arabnya, which lah, which. Kalau perempuan, allati. Kalau orang lelaki pula, alladzina. Dia berhenti dekat situ. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, iaitu jalan yang apa? Gantung. Yang ke-10, jangan pula berhenti di sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghair. Berhenti juga dekat madlin. Walaupun roh tu cantik, dia baca tarqiq nipis, ni madlin pula baca 2 harakat. At-taraqi bagus pendek, tapi tajwid tidak boleh menyelesaikan segala-galanya. Diambil kira fasahah juga. Maknanya, iaitulah jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka itu. Bukan pun. Orang itu mana bukan? Tidak, bukan. Tak boleh. Yang ke-12, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Wakaf dengan ma'arif disukun, dengan qalqalah kubra pada ba-nya cantik, tapi maknanya dari segi kelancaran fasahnya tak cantik. Iaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat ke atas mereka itu, bukan jalan orang-orang yang kau murkai ke atas mereka tu, tak ada. Alaihim tak ada. Ayat tu tak cukup dia punya resepi dia. Kalau kata laksa Penang,
tak ada buah nanai. Orang tu kata lah Azhar Penang masa malam tu bohong. Tu selalu dok pelakih aku orang Penang kata. Tu selalu kata Azhar Penang dia mesti ada telur rebus. Dia mesti ada nanai. Dia kena ada bunga kantan. Kalau ni rebus kepala batas Pak Lah pula, tempat Pak Lah tu, ni rebus kepala batas. Oh lagi itu tak ada tempat-tempat lain tu. Katakan ni rebus biasa lah. Mana resepi utama dia. Kalau budu, makan budu pula, kalau tak ada bawal ke cili api ke apa budu gitu saja makna tak lekat. Saya kata siapa nak ngaji Quran kena baca budu. Kalau tak baca budu, resepi Quran tak lengkap. Dia kata ya Ustaz. Wallahu a'lam. Anda lepas kena celup budu pula tu. Dengan izin Allah yang boleh mengaji sikit tu. Ya juga Ustaz, kena wudu ahli botol. Kau dia? Jadi ahli botol. Ahli botol pula. Kena wudu. Oh. Ahli botol. Ahli botol pula baca. Itulah nak katanya. Ngaji-ngaji Quran ni dia walaupun Kelantan tapi tengok juga Kelantan macam mana. Macam mana orang Kelantan tu. Kalau ahli botol, ahli pun dalam botol lah. Kena orang Johor lah ahli betul. Ahli botol utara sana. Dia tak boleh lahjah tu, dia mahu lahjah Arab. Yang dimaklumkan. Ceritanya tadi resepi tak cukup tadi tu. Mi Bandung Muar ada resepi dia kan. Jadi kalau kita baca ayat ni tak cukup dia punya tuntutan syarat-syarat pelengkap ayat. Kalau verbnya ke nouns ke pronouns ke apa benda tu tak cukup lah. Bahasa Arab pun gitu juga. Bila alaihim tak ada, mana ayat tu tergantung. Ya? Baik, itu yang keberapa? Yang ke-12, yang ke-12. Yang ke-13 pula. Jangan berhenti macam ni. Tengok ya. Makna jangan berhenti sini, jangan saja-saja berhenti. Terutama yang ke-13 ni. Sebab yang ke-13 ni ada orang berhenti. Cuma status dia berhenti tu. Adakah saja-saja? Saja-saja boleh kita kenal pasti. Kalau dia jadi imam, memang dia berhenti situ. Itu saja-saja namanya. Betul tak? Dia bawa suara dia tu, dia layan, dia memang nak parking kat situ. Itu saja-saja namanya. Dia naik jadi imam, memang dia berhenti situ. Kalau dia buat doa selamat pun, memang dia berhenti situ. Itu saja-saja. Dilarang. Buka 2 kitab tadi. Tapi kalau tak sengaja ada kecemasan, terberhenti situ, hukumnya tak salah. Tidak ada wakaf ataupun benda-benda yang haram kecuali bersebab. Jadi kalau dia berhenti situ kerana terputus nafas, batuk, bersin, menguap dan sebagainya, ya, tak sampai nafas, harus bagi dia. Harus itu makna bukan digalakkan. Harus maknanya boleh dimaafkan. Tapi kena mundur balik. Macam mana? Al-Khabir 13. Jangan buat macam ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau nada saya tu nada saja-saja ke nada terpaksa? Cuba nilai. Tak dapat tangkap. Saya ulang balik. Kalau saya buat nada begini, tuan-tuan judge. Saya saja-saja ke atau saya terpaksa? Tanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tahu memang saya purposely. Ya. Cakap jauh sikit. Ya. Saja berhenti sebab alaihim. Itu maknanya memang nak landing situ. Tapi kalau saya macam ni pula nada saya, ni bukan nada saja-saja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu tidak lebih pada saja-saja. Makna dia terpaksa. Ghairil maghdubi 'alaihim. Maknanya
dia terpaksa berhenti situ. Itu maknanya dia kena undur balik. Undur balik pada ghairil maghdubi alaihim. Ya, setengah mengharuskan ambil balik pada an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wala, terus. Tapi kalau nak ambil pada an'amta alaihim, ya, walaupun dibenarkan, dibolehkan, kena modal nafas pula lah. Kenapa dia ambil an'amta alaihim? Dia tak nak putuskan itu sebagai ayat yang ketujuh, tapi atas kemampuan lah. Ini kita akan baca kitab Al-Jami' nanti, apa yang dikatakan apa ni alal qudrati, itu di atas kemampuan. Orang Melayu kata kederat. Qudrah itu cakap Arab, tapi orang Melayu kata kederat. Oh. Sebab tu ada pula insurans pula nama kudrat. Mana kemampuan kena gitu dah. Okey. Berapa semua ada 13. Jadi itu wakaf, berhenti yang sebaiknya dielakkan. Jangan berhenti, ya, pada alhamdu rabbi malik iyyak wa iyyak ihdinas siratal ladzin, ya, ghair al-maghdub alaihim, yang kedua. Elakkan 13 tempat. Kalau kita jumlah semuanya berjumlah 23. Kalau kita campur dengan tam dan juga kita campur dengan jaiz. Untuk maklumat pada pagi ini, untuk saya bagi laluan kalau ada soal jawab yang berkaitan, kita tangguh di sini dulu. Wallahu a'lam. Tulisan bulan muka surat 17. Ya, sebab muka surat berikut ini, ini perbincangan yang memerlukan daripada awal. Dia tak boleh potong tengah-tengah. Nanti kita masuk insya-Allah pada umur siri yang ke-8 nanti. Ada apa-apa nak tanya? Soalan? Tentang wakaf qabih ni, sementara tuan-tuan nak cari soalan, kalau kita rujuk dalam kitab Qawaidut Tajwid, ya, yang digunakan di Universiti Islam Madinah dalam kuliah Al-Quran, walaupun wakaf qabih ni ada berbagai jenis, okey, macam buah durian juga ada macam-macam jenis, ya, wakaf qabih pun ada berbagai jenis. Tetapi bila disebut wakaf qabih tu, sebaik-baiknya elak, walaupun maqam atau status maqam wakaf qabih ni tidak sama. Ada yang bertaraf haram, ada yang bertaraf dikeji. Yang kita nak elakkan yang taraf haram tadi tu, sebab dia melibatkan perubahan makna. Maka disebut sini, dia kata wa minhu al-waqf al-qabih alladhi yakunu fasad al-ma'na fi zahiran jaliyan. Dan dia kata, dan di antaranya ni maknanya lahan jali dalam baca Quran, kesalahan yang nyata adalah waqaf qabih. Dia kata adalah berhenti yang buruk. Alladhi yakunu fasad al-ma'na, yang dia merosakkan makna, berubah makna. Berosak ni makna berubah makna atau jadi tak ada makna. Yang tadi qabih bukan dia tak ada makna, tapi ayat tu tak lengkap. Tapi kalau dia sampai berubah makna padanya zahiran jaliyan, dalam keadaan zahir lagi jelas. Mithlu, contoh dia kata ayyaqifa 'ala al-manfi min kalimati tauhid fa'lam annahu la ilah. Dia berhenti situ. Seperti mana dia kata, dia memberhentikan ke atas kalimah yang dinafikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dia kata fa'lam annahu la ilah, ketahui olehmu bahawa tidak ada Tuhan. Sebab itu ibu khasnya kalau kat dapurnya dia kata la ilah. Jangan kata la ilah, tidak ada Tuhan. Berubah makna tak? Berubah makna. Kalau yang tadi ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan orang yang kau murkai ke atas mereka. Makna kalau ke atas mereka tu dah nampak dah, cuma dia tak ambil waladhdallin sebagai pelengkap makna ayat. Dan juga orang-orang yang sesat.
Mana Allah murka, ya, yang Allah murka, dan juga mana orang-orang yang sesat. Dia tak lengkap ayat. Tapi yang ni, la ilah ni, maknanya tidak ada Tuhan. Ini kategori wakaf kopi yang haram. Tak boleh mengaji situ. Tapi sebagai orang yang baca Quran, asal nama wakaf kopi hilangkan. Sama ada tarafnya haram atau tarafnya dikeji, makruh tanzih. Ibarat kata kalau kita dalam amalan keagamaan ni Datuk, yang haram ni tinggalkan, yang makruh jauhkan sedapat mungkin. Yang haram memang kena tinggal, wajib tinggal. Yang makruh jauhkan sedapat mungkin. Yang wajib buat. Yang sunat buat sedapat mungkin. Itu. Jangan yang makruh, tak ada benda dia kata. Kalau buat pun tak ada apa-apa dia kata. Yang sunat buat, yang sunat pun tak buat pun tak ada apa-apa dia kata. Itu cakap orang tak mengaji. Kita kena ambil konsep rugi dan Allah murka. Tak buat sunat, rugi. Buat makruh, Allah Rasul murka. Itu nak kena faham benda je. Ya? Itu nak cerita, saya hanya saja nak quote daripada kitab ke menyatakan wakaf kopih ni kalau boleh elakkan. Walaupun tak dinyatakan wakaf kopih ni, cuma kita dapat faham daripada contoh dia. Kalau kita tengok kitab Ma'alim Al-Ihtidah, memang dibahas panjang tentang wakaf kopih. Ini mungkinlah kedatangan yang lain dalam kuliah Quran, insyaAllah. Ada apa nak tanya tak? Ada sikit masa saja lagi, ya? Ustaz, boleh terangkan sikit berkenaan dengan yang kita duk tengok Akademi Fantasiak, Akademi Quran tu, ya. yang ada apa yang riwayat qaulun, dan berbagai lagi tu. Jadi ada kena mengenai dengan Fatihah kan? Dia apa benda sebenarnya riwayat ni, dia bunyi ke lain ke apa dia sebenarnya? Bagus tu, ya. InsyaAllah ta'ala sebenarnya itu satu soalan untuk menyatakan ada tak nanti silibus kita ke arah itu. Jawapannya ada. Akan sampai nanti tak tahu seri ke berapa. Kita pun bukanlah nak cikgu Akademi Quran. Akademi kita dah lama dah ada, ya. Akademi Al-Munawwarah dia lama ada dah. Kita nanti akan bawa 14 riwayat Fatihah nanti di sini. Apa yang Akademi Quran belajar, kita akan belajar di sini. Tapi khas untuk Fatihah. Ibnu Katsir baca macam mana, Ibnu Amir baca macam mana, Asim baca macam mana, Al-Kisai baca macam mana. Dan bila saya dah ijazahkan, mana tuan-tuan boleh amalkan? Boleh amalkan. Apa dia qiraah ni? Qiraah ni, imam qiraah ni imam yang agak menonjol namanya. Walaupun ada sebelumnya ulama-ulama lain, tapi dia menonjol. Penonjolan ini rezeki Allah bagi pada dia, nama-nama ni, ya, dia mempelopori bacaan itu. Dan tiap-tiap imam ni dia ada 2 orang anak murid kanan, walaupun ramai lagi anak murid. Anak murid ni namanya imam riwayah. Bacaan riwayah mana bacaan yang diambil oleh 2 orang anak murid, belajar daripada seorang imam. Imam tu nama imam qiraah. Contohnya yang kita punya pelajaran sekarang, Imam Asim tutup bukunya. Dia ada 2 orang anak murid, Imam Hafaz yang kita mengaji di sini, talaqi itu. Dan ada satu lagi anak muridnya, Imam Syu'bah, Abu Bakar Syu'bah, kita belum mengaji lagi. Tapi kita akan bawa dalam Fatihah nanti. Syu'bah baca macam mana, Hafaz baca macam mana, gabung dua-dua, itulah alimnya Asim. Itu riwayat. Kemudian tak disebut dalam Akademi Quran, itu Imam Tariqah. Imam Tariqah macam kita duduk mengaji semua ni, maknanya Imam Syatibi atau Tariq Syatibi. Jadi Imam Tariq Syatibi ni adalah anak murid, walaupun tak sempat jumpa guru. Anak murid yang belajar bacaan daripada imam riwayat. Ada tali menali, silsilah dia itu, ranji silsilah dia itu, ya. Dia belajar, mana dapat daripada Hafaz, dapat pada Syu'bah. Syu'bah dan Hafaz ni imam riwayat namanya. Qalun tu imam riwayat, Warash itu imam riwayat. Ambil pada Imam Nafi'. Imam Nafi' tu imam qiraah dia panggil. Mana imam qiraah itu tok guru besar. Bawah dia nama imam riwayat, anak murid. Bawah imam riwayat nama imam tariqah. Ini bukan tarikat-tarikat tu kan. Tariqah ni mana jalan bacaan. Jadi bacaan yang kita baca Fatihah sekarang ni, Tariq Asy-Syatibi, riwayat Hafaz, qiraah Asim yang kita buat ni.
Cuma kita tak berapa nampak sebab kita baru belajar satu. Yang dalam Akademi Quran tu alhamdulillah maklumatnya itu dia pendedahan bacaan-bacaan itu. Tapi bagi kita orang awam takkan boleh dengar lah. Nak faham tu juga kening tu. Nak baca waras kan jadi tak waras pula kan. Jadi mana kena tahu. Sebab bila nak belajar qiraah dan riwayat ni, insya-Allah saya belajar tuan-tuan. Sebab saya ada sanad bacaan tu. Saya pun belajar qiraah tu. Bila nak belajar itu selain pada ada sanad bacaan yang apa semua, kita kena tahu usul dia. Usul dia punya formula, qawaid, kaedah-kaedah dia. Lepas tu kita kena tahu farshul hurufnya, apa yang berbeza-beza, kalimah-kalimah yang berbeza. Dua ni, farshul huruf dengan usul qiraah ni gabung, itulah namanya pelajaran ilmu qiraat. Itu secara umum. Dan bacaan qiraah riwayat ni adalah bacaan qiraah, katalah qiraat 7, ni bacaan yang mutawatirah. Mana boleh bawa dalam sembahyang. Syaratnya belajar betul-betul, dapat talaqi betul-betul. Qiraah dan riwayat ni wajib dapat talaqi. Dan orang yang nak belajar qiraah dan riwayat ni, dia mesti syarat untuk guru bagi, mesti menguasai ilmu tajwid. Kerana tajwid di dalam riwayat ada beza-beza. Kita tajwid hafaz kan? Bila kita belajar warash, kita kena belajar tajwid warash. Saya bagi contoh bacaan warash. Saya bukan peserta Akademi Quran. Nak baca warash ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Warash. Kita punya hafaz. Qul ya ayyuhal kafirun. Apa bezanya? Kita hafaz ya, itu namanya mad jaiz, munfasil hukmi, kita afdal baca 4, warash baca 6. Run, kita hafaz ra tu kena tebal, warash kena nipis. Run. Jadi kalau tidak menguasai tajwid, macam mana nak belajar? Tapi benda itu bukan mustahil. Dan semua ini adalah warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pengakuan bahawa fatanahnya Nabi, bijaksananya Nabi. Walau di awal sebelum penurunan wahyu Nabi bersifat ummi, tapi setelah turun wahyu Nabi bersifat fatanah. Bijaksana bukan setakat menyelesaikan masalah meletak Hajarul Aswad saja, tapi bijaksana dari segi bacaan Quran. Mengetahui ada umat dia yang tak boleh baca macam ini sebagai punca turunnya ilmu qiraat, bukan karangan ulama. Wallahu a'lam. Secara ringkas saya cukup rekod untuk pagi ini. Alhamdulillah lebih kurang 1 jam kita sudah bersama. Maklumat pagi ini sepenting maklumat yang lalu. Maka ikutilah seterusnya siri-siri yang berikut. Mudah-mudahan kita dirahmati, diberkati, diridai Allah Subhanahu wa taala. Maaf yang baik daripada Allah, silap kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.